Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk akhlak Islamiah. Isi kandungan yang pertama, definisi dan kedudukan akhlak Islamiah. Yang kedua, pembahasan akhlak dalam Islam. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk, akhlak terhadap alam. Yang ketiga, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang keempat, peranan akhlak dalam kehidupan. Definisi dan kedudukan akhlak dalam Islam. Definisi akhlak menurut bahasa, tabiat, kelakuan, tingkah laku. Menurut Imam Ghazali, akhlak ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Jika yang keluar itu baik, ianya dipanggil akhlak mulia. Sebaliknya dinamakan akhlak buruk. Sumber akhlak menurut Islam ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlak dapat menyempurnakan keimanan seseorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, akhlak antara perutusan utama Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, akhlak menentukan kedudukan seseorang di akhirat, di mana akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan amalan yang baik. Begitu jugalah yang sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW, tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun pentimbangan, melainkan akhlak yang baik. Yang keempat, akhlak merupakan sifat Rasulullah SAW, di mana Allah SWT telah memuji Rasulullah kerana akhlaknya yang baik seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, akhlak tidak dapat dipisahkan dari Islam. Sebagaimana dalam hadis diterangkan bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu agama?" Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdina Badrisha dan saya akan meneruskan perbincangan kita tentang akhlak Islamiah ke bahagian seterusnya, iaitu pembahasan akhlak dalam Islam. Jadi Islam menitik beratkan akhlak dari pelbagai sudut. Bukan sahaja akhlak terhadap Khalik, iaitu pencipta kita, Allah SWT, tetapi juga akhlak terhadap makhluk seperti manusia dan alam. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 112 yang bermaksud, mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah dan mereka ditimpakan kemiskinan dari segala jurusan. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka dahaka dan mereka sentiasa mencerobohi hukum-hukum Allah. Jadi dalam ayat ni, ianya menceritakan bagaimana malapetaka telah menimpa Bani Israel oleh kerana mereka tidak menjaga akhlak mereka dengan Allah, iaitu dengan tidak beriman kepadanya. Dan mereka juga dahaka kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ayat ini juga menceritakan bagaimana untuk memastikan bahawa diri kita selamat dari kemurkaan Allah, kita perlu menjaga hubungan dengannya dengan beriman secara total. Bukan sahaja menjaga hubungan dengannya, tapi ayat ini juga menekankan bahawa dengan menjaga akhlak terhadap manusia sama kita juga pun, kita akan dapat memperoleh kasih sayang Allah. Jadi, dalam Islam, kita ada 3 cabang akhlak. Yang pertama, kita ada berakhlak dengan Allah. Yang kedua, berakhlak dengan makhluk. Dan yang ketiga, berakhlak dengan alam. Jadi, first saya nak highlight bagaimanakah cara untuk kita berakhlak dengan Allah SWT. Ada pelbagai cara, cuma dalam ni saya akan bawakan beberapa lah. Yang pertama ialah bertakwa kepada Allah. Jadi, macam mana cara untuk bertakwa kepada Allah tu? Kita kena takut kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Contohnya solat, puasa, bayar zakat. Dan kita kena meninggalkan segala larangannya. Maksudnya kita kena berusaha sedaya upaya untuk menjauhi kemaksiatan. Seterusnya, kita kena cinta dan reda kepada Allah. Cinta kepada Allah tu maksudnya kita meletakkan rasa cinta kepada Allah itu sebagai cinta yang utama. Melebihi cinta kita terhadap makhluk. Reda kepada Allah pula maksudnya kita kena reda dengan ketentuan Allah. Kita kena percaya yang itulah yang terbaik untuk kita. Seterusnya, kita kena bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Ada 2 cara untuk bersyukur. Itu pertama dengan lisan, contohnya macam mengucapkan Alhamdulillah. Dan cara yang kedua ialah kita zahirkan dengan perbuatan. Contohnya menggunakan nikmat yang Allah bagi dengan sebaiknya dan tidak kufur nikmat. Dan terakhir sekali ialah bertaubat. Kita bertaubat dengan sentiasa memohon keampunan Allah SWT
daripada menyesali kesalahan kita dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Seterusnya ialah cara untuk berakhlak dengan makhluk. Jadi, cara untuk berakhlak dengan makhluk ini terbahagi kepada dua, berdasarkan saya punya research lah. Okay, jadi yang pertama ialah akhlak terhadap diri sendiri dan yang kedua ialah akhlak sesama manusia. Jadi akhlak terhadap diri sendiri ni maksudnya kita kena sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri untuk jadi yang lebih baik. Maksudnya kita kena sentiasa self-improve, buat self-improvement pada diri sendiri. Untuk akhlak sesama manusia pula, macam biasalah kita kena hormati orang lebih tua, saling ingat memperingati, bantu-membantu, pun bekerjasama menjaga keharmonian dalam masyarakat. Okay, jadi yang terakhir sekali ialah cara untuk berakhlak dengan alam. Okay, alam ni maksudnya tumbuh-tumbuhan, haiwan yang ada kat sekeliling kita lah. Okay, jadi yang pertama ialah menjaga kebersihan persekitaran. Kita tak boleh buang sampah merata-rata. Kalau katakanlah tak ada sampah kat situ, kita kena simpan dulu sampah tu, bawa balik rumah, baru kita buang. Okay, jangan buang sampah merata-rata. Seterusnya ialah menjaga kelestarian alam. Kelestarian ni maksudnya macam kekekalan dia, asal dia. Jadi menjaga kelestarian alam ni contohnya macam tak buat pembalakan secara haram. Contoh sebab nanti bila berlakunya pembalakan secara haram, kelestarian tu dah tak ada lah kan. Dia dah tak kekal, tak seperti bentuk asal. Okay. Dan yang terakhir sekali, mestinya tidak menyiksa binatang. Jadi, itu saja pada saya untuk pembahasan akhlak dalam Islam. Saya akan pass presentation ni ke presenter yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Nurul Syazwina binti Ramlan dan saya akan membentangkan tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Di sini saya sertakan dalil mengenai akhlak terpuji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal farju. Riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Beliau menjawab, takut kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu beliau ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, lisan dan kemaluan. Di sini kita dapat lihat bahawa kebanyakan orang yang dimasukkan ke syurga ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang mempunyai akhlak yang baik, iaitu akhlak yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala orang yang banyak dimasukkan ke dalam neraka adalah mereka yang tidak menjaga lisan, berkata sia-sia dan tidak menjaga kemaluan. Akhlak mahmudah. Pengertian akhlak mahmudah atau akhlak mulia ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Ini bermaksud sifat yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Terdapat satu kisah di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang Arab Badawi tentang bagaimanakah sifat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjawab, akhlak Rasulullah SAW itu adalah seperti Al-Quran, riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah maksud daripada kata-kata Siti Aisyah tersebut? Ini bermakna akhlak Nabi adalah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang bersifat akhlak mahmudah atau bersifat baik adalah orang yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan mereka. Manakala orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan mereka, maka mereka akan berperilaku tidak baik atau berakhlak mazmumah. Di sini adalah antara contoh akhlak mahmudah, iaitu jujur ketika berbicara, bermaksud tiada tibu helah, tiada menokok nambah cerita, kemudian sentiasa bersangka baik. Contohnya bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada orang lain, bersangka baik kepada takdir, kemudian membantu orang dalam kesusahan, bersifat rendah diri, menghormati orang lain, tidak mengira usia, bangsa atau agama walaupun agama yang berlainan, kemudian bersyukur atas nikmat yang dikurniakan, contohnya segala nikmat, segala bentuk nikmat, contohnya seperti kesihatan, penglihatan, pendengaran yang sebenarnya ada yang
tidak dapat nikmat tersebut. Kemudian qanaah, iaitu sentiasa merasa cukup dengan atas apa yang kita sudah ada. Kemudian akhlak mazmumah, iaitu yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, negatifnya. Pengertian akhlak mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Ini bermaksud ini adalah akhlak yang tidak mengikut apa yang dituntut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara contoh akhlak mazmumah: hasad dengki, pemarah, mudah marah, memfitnah atau menyebarkan fitnah. Selalu kita ingat orang yang membuat fitnah saja yang mendapat dosa. Orang yang menyebarkan fitnah pun sebenarnya turut mendapat dosa dan merupakan akhlak yang mazmumah. Kemudian mengumpat, sering bermaksiat, terlalu mencintai hal keduniaan seperti terlalu taksub dengan harta, terlalu mengejar harta duniawi sehingga terlupa untuk beribadat kepada Allah, tidak mendermakan harta ke jalan Allah. Kemudian ujub ialah mengagumi diri sendiri. Maksudnya terlampau bangga dengan diri sendiri. Contohnya menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kemudian riya, menunjuk-nunjuk apa yang kita ada. Kemudian takabur. Di sini juga saya sertakan petikan dari surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan bermaksud, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini bermaksud kalau kita turut mengajak orang lain untuk membuat kebaikan, iaitu ma'ruf, dan mencegah orang lain daripada membuat mungkar, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Batrisha binti Muhammad Mazlan, dan hari ini saya akan membincangkan tentang peranan akhlak dalam kehidupan. Kenapa akhlak itu penting dalam kehidupan kita? Akhlak Islamiah merupakan ilmu akhlak menduduki tempat yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang ada kerana ia membimbing umat manusia. Menurut Islam, akhlak merupakan antara ciri yang membezakan manusia dengan haiwan. Manusia tanpa akhlak yang baik hilang taraf kemanusiaannya. Oleh sebab itu, Islam amat menitik beratkan persoalan akhlak. Sebagai manifestasi kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia, Islam menyusun dengan begitu rapi sistem dan kaedah akhlaknya. Ulama pada zaman dahulu pernah mengatakan teguhnya sesuatu umat itu adalah kerana akhlaknya. Sekiranya hilang akhlaknya, maka hilanglah umat tersebut. Di sini kita akan membahas tentang kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia. Pertama sekali, melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Dengan adanya akhlak dalam diri seseorang itu, mampu mewujudkan sebuah tamadun yang bertahan lama. Sebagai contoh, akhlak yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW sendiri yang sehinggakan mampu menarik hati masyarakat zaman dahulu untuk memeluk Islam. Selain daripada itu, akhlak akan dapat membina keluarga yang sejahtera. Akhlak merupakan faktor yang penting dalam membina dan menegakkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia zahir dan batin. Pada umumnya, kenakalan remaja berpunca kerana akhlak yang buruk. Sebaliknya, remaja yang berprestasi sopan santun dan berhasil mencapai cita-cita mereka adalah kerana manfaat dari akhlak yang mulia dan luhur budi pekertinya. Selain daripada itu, menjadi sumber kepada rahmat Allah. Orang yang berakhlak baik akan mendapat rahmat Allah. Kehidupan seharian akan menjadi sejahtera di dunia dan di akhirat. Terakhir, menjadi instrumen dakwah yang berkesan bagi menyebarkan keinginan Islam kepada masyarakat. Melalui akhlak yang cantik mampu menarik perhatian orang yang melihat, terutamanya mampu menarik non-Muslim untuk mendekati Islam dengan mudah. Sebagai contoh, akhlak Rasulullah SAW yang terpamer indah membuatkan ramai yang terpukau dengan kepribadiannya. Akhirnya ramai yang memeluk Islam dan mengenali Islam dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, akhlak merupakan warisan maknawi, iaitu warisan penting yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ia sangat berperanan terhadap seorang dalam melahirkan seorang insan yang cemerlang sama di dunia atau di akhirat.
Seseorang akan berubah ke arah kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam kehidupannya, kerana akhlak mulia dapat memberikan kesan yang penting serta positif terhadap kehidupan manusia. Kehidupan ini akan bertambah tenang, mempunyai kerukunan dan ketenteraman, malah mendapat kemuliaan daripada Allah SWT. Dengan ini, kita hendaklah mengutamakan akhlak mulia dalam segala perbuatan di dunia ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.